Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ni, nama dia Umar ni pun kita sudah tahu maklum perangai dia, kelakuan dia. Sebelum daripada nak Islam tu Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Maknanya teruklah. Tengok sejarah dia. Sejarah Sayyidina Umar ni orang bekeng. Orang bekeng. Maknanya dalam golongan orang Arab takutlah kepada Sayyidina Umar. Takut. Kena bekeng. Sayyidina Umar ni dia masuk Islam tak silapnya tahun yang kelima lepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bangkit jadi rasul. Tahun 1, tahun yang 2, tahun yang 3, tahun yang kelima baru masuk Islam. Tapi sebelum daripada Sayyidina Umar nak masuk Islam, habis-habis marah kepada Nabi. Cukup marah. Kalau orang ikut agama Muhammad, memang dia bunuhlah. Kuatnya. Tapi satu hari Allah Subhanahu wa taala hidayah. Itulah. Kita ingat kata semua hidayah daripada Allah. Petunjuk daripada Allah. Perkara yang baik ialah daripada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada Sayyidina Umar, ialah Allah Subhanahu wa taala buka jalan untuk Sayyidina Umar pergi ke jalan Kaabah. Jalan ke tepi Kaabah, Baitullah tu lah. Sama dia marah pada masa tu siapa ikut agama Muhammad. Memang dia macam-macam dia nak buat. Sama dia semua orang takut. Seorang tu jawab, dia kata, dia berani juga lah. Kamu marah orang ikut agama Muhammad, tetapi adik ipar kamu sudah masuk Islam lah, sudah masuk agama Muhammad lah. Apabila dia dengar kata dia adik ipar dia termasuk agama Muhammad, di situ selalu dia nak marah, berdenyuk misal-misal dia nak marah. Di situ dia pergi rumah adik ipar dia. Pergi rumah adik ipar dia ada baca Al-Quran. Oleh itu ramai-ramai kita jangan tinggal Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mana Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk. Anak kita malah mengaji, anak kita tak pandai baca tu, tak pandai baca ni, anak kita tak nampak jalan-jalan yang baik. Isteri kita pun macam tu juga, atau suami kita pun macam tu juga. Contohnya, kita seorang yang pandai baca Al-Quran, selalu kita baca. Tapi baca maknanya jangan kita baca sikit-sikit, nak baca banyak-banyak. Sekurang-kurang kita baca hingga habis satu surah. Contohnya kalau surah Baqarah panjang, banyak juzuk sikit, carilah yang pendek. Surah apa? Surah Yasin ke? Surah apa lagi? Pendek-pendek. Surah Waqi'ah ke? Surah Jadah ke? Surah Tabah ke? Dan sebagainya. Hak yang pendek. Mana kita nak baca Al-Quran, baca sudah habis satu surah.
kurung di dalam rumah. Surah Baqarah. Banyak sikit lah. 3 juzuk. Dia buang. Maknanya ambil daripada alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Tengok amanar rasul. Banyak sikit. Rahmat turun di atas rumah. Nur Allah Subhanahu wa taala turun di atas rumah. Itu adalah hidayah. Petunjuk. Kemudian adik ipar Sayyidina Umar Ibn Khattab ni sedang membaca surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Surah Taha. Aku imam ni tahu lah. Tengok wa aqimis apa dia? Wa aqimis salata li zikri. Dia dengar. Sayyidina Umar dengar cukup sudah. Kalam Arab ni kalam Al-Quran ni memang cukup. Orang Arab maknanya syi'i orang Arab ni memang sedap dah. Kalau kita dengar syi'i orang baca syi'i, baca qasidah, memang kali sedap dengar. Tapi apabila kita dengar Al-Quran, orang Arab apabila dengar Al-Quran, tak ada jalan nak iktiraf. Cukup letak. Apabila Sayyidina Umar dengar orang itu baca, adik ipar dia baca Al-Quran, naik bukan nak bunuh, bukan nak pukul, bukan nak kata, naik tanya kamu baca apa. Karena kalam Arab Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kemudian dia dengar Allah cukup sudah. Dia faham. Macam kita orang Melayu. Kita orang Melayu ada orang cetak sedap pandai patung bahasa Melayu. Memang kita pandai. Memang kita faham.
yang lepas bulan Ramadan 1 huruf, 10 kebajikan Allah Ta'ala bagi. 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla huruf. Tapi tak sentuh juga, tak ambil pegang juga. Adalah hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak datang bagaimana kepada kita? Karena kita tak sentuh, kita tak baca, tak buka Al-Quran. Maka Sayyidina Umar ni, walau dia bepeng, walau dia karut, walau dia hudud, akhlak dia, perangai dia, tetapi manakala dia dengar Al-Quran, Allahu Akbar, hidayah nur Allah Ta'ala masuk di dalam hati dia. Dia orang yang baik. Apabila dia dengar kepada, maknanya dia, apa adik ipar dia kata tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh Al-Quran, malaikat orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situlah dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Sayyidina Hamzah Pak, Sayyidina Hamzah Pak orang bekeng tak? Siapa orang yang bekeng di dalam pertompah pada masa itu? Baru masuk Islam baru 3 hari. Baru 3 hari baru masuk. Duduk sama dengan Rasulullah. Sayyidina Hamzah kata, Sayyidina Umar mari, kalau dia mari baik kita terima, kalau dia mari tak baik kita bunuh tak Rasulullah. Tak kata Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Masuk menghadap teguh kepada Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah
ra'in. Fati baik-baik hadis. Baik. Karena hadis ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah, hadis inilah jalan. Masuk depan dan kita kata maknanya tak sampai satu orang kali orang beriman pada masa itu. Orang ini sudah beriman dengan Rasulullah, dia masuk kullu baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ini barakah. Nah, Abdullah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, kullukum ra'in, tiap-tiap kamu, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khitab semua yang ada pada malam ini, pada pagi ini. Sama ada tua, sama ada muda, sama ada laki-laki, sama ada perempuan, semua. Kullukum ra'i, tiap-tiap kamu. Wa kullukum mas'ul, apa dia? Wa kullukum
boleh jadi pemimpin. Kalau itu aku boleh jadi menteri. Maka di sini kullukum ra'i ialah segala, ya tafsirnya ialah segala anggota kita. Mana tiap-tiap orang, kullukum ra'i, tiap-tiap orang jadi pemimpin bagi segala anggota kita. Ini yang penting. Mana segala anggota kita? Mana? Kaki, tangan, mata, kepala. 7 segala anggota wajib kita kena jaga. Mana? Kita sebagai jadi pemimpin. Inilah. Kullukum setiap kamu ra'i jadi pemimpin. Jadi pemimpin bagi segala anggota kamu. Kamu kena jaga kaki kamu hari ini pergi ke mana? Kamu kena jaga tangan kamu pegang apa pagi ini. Kamu kena jaga mata kamu lihat apa pagi ini. Kamu kena jaga perut kamu pagi ini makan apa. Kamu kena jaga mata hidung kamu pagi ini cium apa. Dan segala anggota kamu kena jaga. Kamu sebagai jadi pemimpin. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal dakwah di Katampah. Kita ingat malam kita mengaji, Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada kita. Allah taala bagi tangan kepada kita. Allah taala bagi kaki kepada kita. Allah taala bagi mulut kepada kita. Allah taala bagi mata kepada kita. Allah taala bagi telinga kepada kita. Ialah manakala Allah taala sudah bagi kepada kita, kita lah sebagai pemimpin segala anggota. Kemudian Nabi katanya wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan tiap-tiap kamu yang Allah Ta'ala bagi tadi, segala anggota tadi, ar-ra'iyatihi, dari Pak mas'ulun, disoal fid daril akhirah, disoal di negeri akhirat nanti, ar-ra'iyatihi, daripada rakyatnya, daripada satu persatu, soalan satu persatu. Inilah kita takut.
contohnya barang kita tak ada, habis lah, sudah habis, atau duit kita sudah habis, pergi minta maaf kepada ampunya. Mamat, Khadijah, makcik, pokcik, Pak Lang, nah sebagainya. Dulu saya 20 tahun lepas atau 15 lepas, saya ambil duit makcik di dalam dompet dan sebagainya. Nah, RM1,000 ke, RM500 ke, RM100 ke, saya sekarang ada duit. Kalau makcik nak balik, kalau makcik nak halal pun halal lah. Makcik kata okey lah, saya halal, tapi lain kali jangan. Itu dinamakan taubat. Macam mana ni? Nah, maknanya semua tahu, memang tahu kesalahan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maknanya suruh taubat, wajib kita taubat atas kesalahan tu bukan berlaksana. Contohnya tadi, kita kata mokcik tadi sudah meninggal. Bagaimana kita nak buat? Maknanya kita buat kebajikan, kita cari waris dia. Tak ada juga. Habis. Tadi. Mana? Kita cari mak bapak dia, tak ada. Cari waris dia, tak ada. Kita buat kebajikan, hadiah untuk dia. Buat kebajikan untuk hadiah kepada untuk dia. Kita buat kebajikan untuk dia, barulah kita menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita tengok banyak sekarang, di antara kita dengan dua ibu bapa, banyak kita deraka dengan dua ibu bapa. Kita menghina kepada dua ibu bapa, sedangkan dua ibu bapa banyak jasa terhadap kita. Banyak kita deraka kepada dua ibu bapa. Oleh itu semua ni, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Disoal satu persatu di akhirat. Saya masa buku jam mana dia? Buku 7 kan? Boleh kan? Boleh berhenti lah. Jalan. Buku 7 tak apalah, kita kita lagi akan datang pula. Gitulah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala soal satu persatu atas pekerjaan. Yang pentingnya, yang kita takutnya, jangan kita ingat Allah Subhanahu wa taala kasih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah taala kasih sayang kepada orang yang banyak taubat dan orang yang suci. Maknanya memang masa yang telah lepas, masa yang muda-muda, masa waktu kita samsing dulu, memang saya sendiri pun macam tu pakai seluar pendek. Dulu seluar pendek, masa sekolah dulu seluar pendek, bahasa error, bahasa eko lah. Kita tak tahu agama, memanglah. Apabila kita sudah tahu agama, tak boleh, haram dan sebagainya, mana kita menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat, Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada orang yang banyak taubat, menyesal kesalahan. Masa yang telah lepas lah, waktu muda-muda dulu banyak kesalahan kita menangis dengan Allah, kita taubat dengan Allah. Allah taala kasih, Allah taala sayang, Allah taala ampun segala dosa-dosa. Oleh itu maknanya kalau mengikut adik ni banyak sangat, kita tak bolehlah kuliah subuh ni sekejap je. Saya pun dah puasa dagar dah. Apa nasi khabu. Cakap dengan Iman semalam lah, kalau nasi khabu sedap pagi-pagi ni. Maknanya begitulah. Maknanya adik ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya dia bagi satu blok. Karena kullukum ra'i adalah umum. Karena kita hidup di dalam kampung, adanya pemimpin, satu blok. Kita hidup di dalam keluarga, memang kena ada
anak, isteri, asatullah. Kita hidup dalam rumah, ada isteri. Isteri pun jadi pemimpin juga. Tapi tak sempat, memang tak sempat. Kalau baca isteri ni wal mar'atu apa dah? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ni memang jauh lagi, lama lagi ada ni. Maknanya isteri pun jadi pemimpin juga. Tapi bagaimana pemimpin isteri? Bagaimana suami? Bagaimana apa dia khadam? Bagaimana banyak Nabi lock satu. Mana kita mesti kena ada tanggungjawab. Apabila kita mesti ada tanggungjawab, lagi akan datang mesti kita kena jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Bukan kata lagi akan datang sunat. Tak, harus, tak, mesti. Semua yang kita laku di atas muka bumi di akhirat hisab. Mana sekarang malaikat rafi'ati dan sebagainya sudah ambil dah kamera. Ni macam ni. Sudah ambil. Dia sudah letak dah. Muhammad bin Abdullah letak kamera. Rafi benda yang baik. Ati benda yang tak baik. Sudah letak. 24 jam. Sehari semalam letak kamera. Tengok. Abdullah bin Muhammad buat apa? Khadijah binti Ahmad buat apa hari ni? Pak kamera. Mana tak boleh lari walau satu saat. Illa kita taubat. Manakala bila kita taubat, dia Rocky Atian ni dia buang kesalahan. Maknanya cancel lah, cancel lebih. Ini sudah ini si anu ni anu ni sudah apa dia sudah taubat, maka cancel lebih. Macam handphone kita sekarang lah. Kita baca-baca ni tak bagus. Cancel lebih. Buang lebih. Boleh. Dimakian juga Rocky Atiku macam tu. Mana apabila semua buku, semua kamera, semua video tu buka di akhirat hisab. Walau begitu sekalipun, segala anggota kita jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita buat apa? Tangan kita buat apa? Hak kita hidup dengan apa dia? Suami isteri, bagaimana kita lakukan? Semua satu persatu dijawab. Oleh itu, insya-Allah anaknya kuliah subuh pada pagi ini sebagai jadi barakah untuk kita jadi pemimpin. Sama ada diri kita, sama ada keluarga kita, sama ada kampung kita, sama ada apa saja, maknanya kita jaga betul-betul jaganya. Kita jadi pemimpin betul-betul pemimpinnya untuk selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan Nabi kata laginya, wa kullukum al-imamu ra'i wa mas'ulun 'an ra'iyatihi war rajulu ra'i fi alihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulun 'an ra'iyatiha wal khadamu